Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya dan rakan-rakan hormati. Pensyarah Dr. Roshha Mimi binti Faisal. Kami daripada Unit Pendidikan Luar Kampus, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PES Sibu, Universiti Utara Malaysia. Kumpulan kami ini telah berbincang dan bersetuju untuk membuat satu tajuk webinar iaitu penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar sekolah. Dalam kumpulan kami ini terdiri daripada saya sendiri iaitu Awang Iswandi bin Awang Mahmudin, memegang nombor matrik 274119, dan bersama saya Encik Amir Syahmi bin Madha, Encik Muhammad Khairuddin bin Anwar, Encik Faizal bin Othman, Encik Hanozi bin Miasan. Okey, untuk seterusnya, bagi kertas kerja ini, dalam tajuk webinar penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar sekolah, latar belakang, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan pada 19 Februari pada setiap tahun sebagai Hari Anti Dadah peringkat kebangsaan yang disambut di seluruh negara bagi menyahut Hari Anti Dadah peringkat kebangsaan yang disambut di seluruh negara bagi menyahut seruan kerajaan iaitu mari bersama perangi salahguna dadah. Tujuan sambutan ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa dadah merupakan musuh utama negara di samping memberi pengetahuan dan kesedaran tentang bahaya dadah kepada segenap lapisan masyarakat. Justru itu, latar belakang projek ini telah menjurus kepada permasalahan yang dihadapi oleh semua para pelajar yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Perkara ini sangat serius kerana pelajar merupakan generasi pelapis yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Maka adalah penting bagi negara untuk melahirkan generasi yang bebas daripada penyalahgunaan dadah. Projek webinar ini bertujuan untuk merungkai apakah penyebab utama kenapa golongan pelajar ini mudah terlibat dengan najis dadah. Kaedah deskriptif telah digunakan untuk mengenal pasti 4 pemboleh ubah iaitu sikap individu, pengaruh rakan sebaya, permasalahan keluarga dan pengetahuan terhadap dadah. Instrumen projek yang digunakan adalah berbentuk soal selidik yang diedarkan kepada para pelajar sekolah yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam program webinar ini. Selain itu, kami telah membuat beberapa pilihan dari para pakar untuk memberi hikmat dalam menyampaikan ceramah dalam projek webinar itu nanti. Pemilihan ini tepat memandangkan mereka mempunyai bahan serta maklumat yang tepat untuk disampaikan kepada para peserta program itu kelak. Dalam menjayakan program webinar ini, kami telah mensasarkan kepada sekolah yang terpilih untuk mengambil bahagian. Pemilihan ini berdasarkan jumlah kes yang terlibat dalam isu penagihan dadah di kalangan pelajar sekolah tersebut. Okey, untuk seterusnya, saya akan serahkan slide kepada Encik Faizal. Dipersilakan. Terima kasih Encik Awang Iswandi bin Awang Mahmudin di atas slide yang pertama tadi. Baiklah, saya akan meneruskan dengan penerangan slide yang seterusnya. Saya Faizal bin Othman, pemegang nombor matrik 274930. Bagi menentukan objektif program webinar ini, kami telah bersuara bersetuju untuk memilih 3 objektif utama. Iaitu yang pertama, memberi kesedaran awal kepada para pelajar berkaitan dengan bahaya dadah. Objektif yang kedua, memberi input berkaitan dengan masalah sosial semasa. Dan objektif yang ketiga, membantu para pelajar mengenali cara-cara menghindarkan diri daripada terlibat dalam penagihan dadah. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis aktiviti. Dalam merancangkan lagi projek webinar ini, pihak kami telah memikirkan beberapa aktiviti yang akan digunakan dalam melaksanakan program webinar ini. Antara aktiviti yang akan disanakan, yang pertama, membuat kaji selidik melalui soalan survey yang diberikan kepada para pelajar sekolah yang mengambil bahagian. Kaji selidik ini menggunakan kaedah Google Form.
Setiap pelajar yang mengambil bahagian dalam webinar ini nanti akan diberikan link orang untuk diisi setiap seorang. Yang kedua, menjemput seorang pegawai polis iaitu yang dihormati Tuan Inspektor Awang Iswandi bin Awang Mahmudin dari Pusat Latihan Polis Diraja Malaysia Kuching Sarawak iaitu Pelapor untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan tajuk webinar telah kami pilih. Berdasarkan kelayakan beliau dan latar belakang beliau seperti berikut. Beliau merupakan seorang pegawai narkotik Ibu Pejabat Polis Bahagian Kuching Sarawak selama 3 tahun. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pegawai pendakwa Mahkamah Sibu selama 4 tahun. Dan beliau juga pernah mengendalikan pelbagai kes melibatkan kes jenayah, jenayah komersial, kes trafik dan sekaligus melibatkan kes narkotik selama 4 tahun. Dan aktiviti kami yang ketiga, membuat soalan kuis kepada para peserta yang telah mengambil bahagian, di mana kita akan memberikan 5 soalan yang berkaitan dengan intipati ceramah yang akan disampaikan melalui segmen-segmen tertentu. Kepada peserta yang berjaya menjawab soalan tersebut, pihak kami akan memberikan hadiah berupa satu hati RM20 setiap seorang sebagai galakan agar peserta fokus dengan setiap intipati ceramah yang akan disampaikan nanti. Baiklah, saya teruskan dengan menyebut rakan saya yang seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih Encik Faizal bin Osman atas penyampaian yang sangat jelas. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Amir Syahmi bin Madha. Saya bernombor matrik 274099. Saya menjawat jawatan sebagai seorang setiausaha merangkap seorang AJK atau cara, iaitu sudah menjadi tugas saya untuk membincangkan dan menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan peruntukan dan cadangan sensitif program kami ini. Okey, mengikut daripada slide yang telah diberi, di sini saya dengan pihak pengendali program telah berbincang bahawa kami memerlukan anggaran peruntukan sebanyak RM150. Dan RM150 ini pula akan dibahagikan kepada dua perkara, iaitu sebagai sagu hati untuk 5 orang peserta sebanyak RM50 dan seterusnya RM100 akan digunakan sebagai sagu hati kepada peserta yang berjaya menjawab soalan kuis yang disediakan. Okey, ini tentang peruntukan anggaran projek kami ini nanti. Seterusnya, slide seterusnya, ini merupakan tempoh masa melaksanakan projek kami, iaitu sekitar pada 14 Januari 2021. Masa yang dianggapkan adalah antara 9 pagi sehingga 10.45 pagi. Dan kami telah sebulat suara ingin menggunakan aplikasi talian iaitu Google Meet. Bagi sekolah yang terlibat pula ialah kami telah berbincang dengan SMK Saint Augustine Betong dan setiap perubahan masa dan tarikh tertakluk kepada keadaan dan akan diberitahu dari semasa ke semasa. Seterusnya, untuk cadangan tentatif program kami pula itu program kami telah akan dijalankan pada 14 Januari 2022. Di sini kami telah membahagikan kepada 5 bahagian masa, iaitu sekitar jam 9 pagi sehingga 9.15 pagi. Kami akan menanti kehadiran para pelajar dan para jemputan. Di dalam masa ini juga kami akan mengadakan sesi pendaftaran peserta dan seterusnya pada sekitar jam 9.15 sehingga 9.30 akan diadakan satu sesi taklimat ringkas berkenaan dengan program ini. Dan program kita akan bermula sekitar jam 9.30 sehingga 10 pagi iaitu segmen pertama dan ceramah yang akan disampaikan oleh Tuan Awang Iswandi bin Awang Mahmudin iaitu dijemput khas daripada Pelapor. Seterusnya pada jam 10 pagi sehingga 10.30 pagi segmen kedua ceramah akan diadakan oleh Tuan Awang Iswandi juga dan sekitar jam 10.30 pagi sehingga 10.45 pagi, kami akan mengadakan sesi soal jawab dan kuis di mana kami akan memberi sagu hati kepada peserta-peserta yang terlibat dalam program tersebut. Dan pada jam 10.45 pagi dianggarkan program kami akan tamat. Terusnya, saya ingin serahkan kepada Encik Khairuddin untuk meneruskan. Silakan.
Okey, terima kasih kepada Encik Amir Syahmi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairuddin bin Anwar, pemegang nombor matrik 274433. Okey, di sini saya akan membincangkan mengenai mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat. Antara sumber-sumber yang dikenal pasti dalam menjayakan pelaksanaan webinar yang bertajuk penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar adalah seperti berikut. Kami membuat survei soalan berkaitan dengan hal-hal atau isu-isu penyalahgunaan dadah kepada para pelajar dari sekolah menengah di sekitar kawasan Betong dan kawasan Sibu. Kami juga mengenal pasti aktiviti-aktiviti, kelab-kelab atau persatuan belia yang melibatkan golongan pelajar di bahagian Betong dan bahagian Sibu. Selain itu juga, melalui tinjauan terhadap golongan remaja bawah umur yang tercicir di alam persekolahan, remaja yang mempunyai masalah dengan keluarga serta mendekati golongan remaja yang terbiar di segenap kampung maupun di bandar. Mereka ini tiada tempat perlindungan atau ada yang telah lari dari rumah. Okey. Antara cadangan pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan pelaksanaan webinar ini adalah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Encik Hanuzi dalam pembahagian tugas. Terima kasih sahabat saya Encik Khairuddin, Encik Muhammad Khairuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanuzi bin Miasan, pemegang nombor matrik 274932, akan menerangkan pembahagian tugas. Dalam menjayakan projek webinar ini, kami telah menubuhkan satu jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada ahli-ahli kumpulan kami sendiri. Antara senarai jawatan kuasa kerja ialah pengurusi Tuan Awang Iswandi bin Awang Mahmudin, Timbalan Pengurusi Encik Faizal bin Othman, Setiausaha dan AJK Atur Cara Majlis Encik Amir Syahmi bin Madda, Bendahari Encik Muhammad Khairuddin bin Anwar, AJK Protokol saya sendiri Hanuzi bin Miasan, manakala AJK Quiz Encik Amir Syahmi bin Madda dan saya sendiri Hanuzi bin Miasan. AJK Persediaan Peserta SMK St. Augustine Betong. Kesimpulannya pula penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar ini adalah cetusan idea dari kumpulan kami memandangkan pada masa sekarang isu penglibatan remaja yang masih di bangku sekolah masih meningkat jumlahnya saban hari, seolah-olah permasalahan ini tiada penghujungnya dan akhirnya boleh memudaratkan sistem kehidupan kita, khususnya dalam golongan pelajar sekolah. Golongan pelajar adalah kumpulan sasaran utama modus operandi dalam penjualan najis dadah ini, kerana mereka fikir golongan ini senang untuk dipengaruhi dan dipujuk rayu untuk melariskan pelbagai jenis penjualan barangan terlarang, terutamanya dari jenis pil khayal. Dan kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab haruslah memainkan peranan kita dalam sama-sama melindungi golongan pelajar ini dari terjerumus ke arah sisi dunia gelap ini. Dengan adanya pelaksanaan program webinar seperti ini akan membantu mereka memahami serta menilai betapa bahayanya bermain dengan najis dadah ini. Diharapkan agar dengan terlaksananya program webinar penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar ini dapat memberi pendedahan kepada semua pelajar dari sekolah menengah yang telah mengambil bahagian dalam program webinar ini tentang kepentingan kesihatan dan penyalahgunaan dadah terhadap mental dan fizikal seseorang individu. Program webinar ini juga diharapkan dapat membantu semua pelajar yang mengambil bahagian memperolehi input yang berguna dan lebih bersedia dari segi fizikal, mental dan emosi serta memahami tentang bahaya
penyalahgunaan dadah serta kesejahteraan emosi terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Okey, ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.